Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji-pujian kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan yang sedang menonton sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah di sepanjang bulan Ramadan dan dapat mempertingkatkan diri kita dengan amal soleh mudah-mudahan. Untuk pertemuan kali ini kita akan kongsikan 5 perkara yang berkaitan dengan kesilapan kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan 5 perkara ini kita dapat mengambil langkah berhati-hati agar kita tidak melaksanakannya dengan tujuan supaya kualiti Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik dan adalah Ramadan yang lebih baik berbanding Ramadan-Ramadan kita yang telah lalu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesilapan yang pertama ialah sebahagian orang apabila sampai saja bulan Ramadan, mereka mengambil waktu siang di dalam bulan Ramadan sebagai waktu untuk bermalas-malasan. Sebahagian mereka pula memanjang-manjangkan waktu lena tidur mereka di siang Ramadan atas alasan mereka berpuasa. Sebenarnya, apabila kita berpuasa, ia tidak bermakna kita boleh dan perlu untuk bermalas-malasan. Bukan tempatnya untuk kita bermalas-malasan pada siang hari. Apalagi kalau kita terlalu lama tidur di siang hari. Bagi orang yang tidur sebentar kerana memerlukan tenaga, memerlukan refresh untuk badan dan jasad, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita tidur mengambil masa daripada waktu pagi sampai ke petang, sehingga sebahagian besar siang kita isi dengan tidur, ini adalah bertentangan dan tidak menepati maksud daripada amalan puasa itu sendiri. Kerana amalan puasa bukanlah menuntut kita untuk bermalas-malasan pada waktu siang. Kalau kita lihat di dalam sejarah baginda Nabi SAW serta sejarah para sahabat, sebahagian besar daripada mereka pernah ke medan jihad di Perang Badar di waktu bulan Ramadan. Pada masa yang sama juga, sebahagian besar ulama-ulama salafus soleh, siangnya mereka tetap menekuni dengan ibadah. Sebagai contoh, salah seorang sarjana Islam yang sangat tersohor lagi diakui oleh ulama-ulama seluruh dunia dari dulu sehingga kini, iaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Diriwayatkan bahawa beliau setiap hari di bulan Ramadan akan mengkhatamkan bacaan Al-Quran sebanyak 2 kali. Bermakna kalau satu kali khatam 30 juzuk, seolah-olah dengan kiraan 60 juzuk Al-Quran beliau bacakan pada waktu siangnya juga pada waktu malamnya. Jadi Ramadan siangnya bukan adalah waktu untuk kita bermalas-malasan, apalagi memanjangkan waktu tidur dalam keadaan tidak perlu, supaya kita terhindar daripada mensia-siakan waktu siang. Sedangkan waktu siang salah satu daripadanya ialah kita boleh memperbanyakkan bacaan doa di siang Ramadan. Kesilapan yang kedua di dalam bulan Ramadan ialah sebahagian orang mereka berpuasa di bulan Ramadan tetapi malangnya mereka tidak menunaikan solat. Apabila ditanya adakah kamu berpuasa, mereka mengaku bahawa mereka berpuasa, tetapi rupanya mereka tidak melaksanakan solat. Ini satu kesilapan yang besar. Kerana mendirikan solat salah satu daripada rukun Islam. Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan juga termasuk dalam salah satu rukun Islam. Kedua-duanya adalah perkara wajib yang mana meninggalkan kedua-duanya merupakan dosa besar. Malah kalau kita bandingkan di antara puasa dan juga mendirikan solat, mengingatkan kita kepada satu hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Perkara pertama yang akan dihisap untuk seseorang hamba pada hari kiamat nanti ialah urusan solatnya.
Jika urusan solatnya lepas dengan catatan lulus, maka akan disemak, dicatat, disemak, dihitung amalan-amalannya yang berikut. Tetapi malang kalau solatnya tidak sempurna, tidak selesai, maka dia memikul satu bebanan yang berat, iaitu berkaitan dengan urusan solat. Sebab itu kalau tuan-tuan yang memiliki anak kecil, adalah bagus untuk kita menerapkan kepada mereka untuk berlatih berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi sebelum kita melatih mereka berpuasa di bulan Ramadan, dahulukan untuk melatih mereka untuk solat penuh 5 waktu. Kerana anak-anak kecil apabila sudah biasa dengan solat penuh 5 waktu, ketika remaja dan besarnya, maka kita tak perlu semak apakah dia puasa ataupun tidak. Insya-Allah, anak-anak yang jujur dengan solat 5 waktu penuh, maka dia juga akan jujur dalam bab menjaga puasanya. Tetapi orang yang jujur menjaga puasa di bulan Ramadan, belum tentu mereka melaksanakan solat penuh 5 waktu sehari semalam, iaitu solat adalah perkara yang wajib menjadi tiang agama. Jadi kesalahan kedua di bulan Ramadan yang sebahagian orang melaksanakan ialah mereka melalaikan ibadah solat 5 waktu pada masa yang sama mereka berpuasa di bulan Ramadan. Kesilapan yang ketiga yang sebahagian daripada kita ada melakukannya ialah apabila mereka mendapatkan iftar ataupun berbuka puasa dengan makanan yang terlalu banyak dan minuman yang berlebih-lebihan. Dalam salah satu ayat Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Janganlah kamu membazir dengan pembaziran. Daripada sini kita dapat mengetahui bahawa pembaziran itu adalah perkara yang dibenci dalam agama. Dan dia adalah termasuk dalam amalan syaitan. Maka hendaklah kita berwaspada dan berhati-hati supaya kita jangan membazir dalam hal menyediakan juadah berbuka puasa. Pada masa yang sama juga jangan berlebihan ketika menikmati juadah berbuka puasa. Kerana dia akan memberi kesan kepada fokus dan kualiti ibadah kita ketika mana kita nak beribadah di waktu malam di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi berlebihan menikmati juadah berbuka puasa juga adalah suatu kesilapan dan dia boleh menjejaskan tumpuan dan fokus kita untuk memperbanyakkan dan mempertingkatkan amal ibadah di malam hari. Kesilapan yang keempat yang ingin saya tekankan di sini ialah sebahagian daripada kita apabila sampai saja bulan Ramadan, mereka terkeliru dan tersilap sehingga mengutamakan solat sunat berbanding solat yang wajib. Sebahagian kita terkeliru sehingga tersilap sehingga mengutamakan solat sunat berbanding solat yang wajib. Sama ada dia tersilap dengan cara dari sudut pelaksanaan ataupun dia tersilap dari sudut berjemaah ataupun tidak. Ini dapat kita lihat apabila sebahagian daripada kita memberi tumpuan untuk melaksanakan solat sunat tarawih 20 rakaat, pada masa yang sama dia masih menanggung kewajipan-kewajipan solat-solat wajib yang telah dia tinggalkan suatu ketika dahulu. Dengan erti kata, banyak solat-solat wajib yang belum dia sempurnakan. Dengan catatan, dia belum habis mengqada solat-solat wajib yang mungkin dulu dia pernah tinggalkan. Maka adalah lebih utama bagi dia memberi tumpuan kepada solat wajib berbanding dia melaksanakan solat sunat. Perkara yang seterusnya ialah apabila dia bersemangat untuk melaksanakan solat yang sunat secara berjemaah tetapi meninggalkan solat berjemaah pada solat-solat wajib sama ada solat maghrib, solat isyak, solat subuh sekalipun termasuk zuhur dan asar. Kesilapan yang kelima ialah sebahagian daripada kita ada melakukannya ialah apabila mereka kurang berhati-hati pada waktu sahur, batas waktu sahur dan juga batas waktu berbuka puasa. Batas waktu sahur ialah terbitnya fajar sadiq. Sebab itu di dalam Islam kita disyariatkan untuk imsak secara sunnah 10 minit lebih awal. Walaupun imsak yang wajib bermula pada terbitnya fajar waktu subuh, tapi 10 minit lebih awal adalah mengikut sunnah Nabi SAW dengan jarak masa kadar bacaan Al-Quran 50 ayat
sebagaimana yang telah disebutkan oleh sahabat Nabi Zaid bin Thabit, pengalaman beliau bersahur dengan Nabi SAW yang diceritakan kepada Anas bin Malik. Manakala waktu berbuka puasa, perlu berhati-hati kerana kalau kita tersilap, sudah berbuka dahulu, sedangkan matahari belum tenggelam, azan belum dikumandangkan, waktu maghrib belum lagi masuk, maka tersilap menyebabkan batal puasanya, walaupun tidak berdosa, tetapi puasanya batal, maka dia perlu untuk mengqadakkan puasanya pada selepas selesainya Ramadan nanti. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah 5 kesalahan asas yang sebahagian daripada masyarakat kita ada melakukannya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada kesilapan dan kesalahan dan dijaga fokus dan tumpuan kita di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan 5 perkara itu menjadi ingatan kepada kita dan Allah berkati di sepanjang bulan Ramadan dan kita mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, sallallahu alaihi wasallam